ustaz. Satu hospital panggil aku ustaz. Aku macam, dah bila saya kenal diri saya ustaz? Ni tulis ustaz besar-besar ni. Seorang ustaz, seorang doktor muda tu, dia kenal. Ustaz Lee kan? Oh, betul lama tak datang hospital. Okey kot, tengok ada video. Aduh. Bismillah. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana kita berkumpul pada malam ni untuk kita insya-Allah menyambung tajuk pengajian kita berkenaan dengan Syarah Al-Jurmiyah, yang mana kali terakhir kita bincangkan, kita dalam latihan selepas kita ambil tentang af'alul khamsah. Apa dia af'alul khamsah? Yaf'alani, taf'alani, yaf'aluna, taf'aluna dan taf'alina. Kan kita dah buat latihan pertama hari tu. So hari tu kita bagi tahu suruh balik rumah buat latihan untuk latihan kedua dan ketiga. Okey. Jadi hari tu kita ambil dia kata nombor 2, istamil kulla fi'li min al-af'alil atiyati fi jumlatin mufidatin. Gunakan kulla fi'lin, setiap fi'il, min al-af'alil atiyati, daripada fi'il-fi'il yang berikut, fi jumlatin mufidatin, dalam jumlah yang memberi faedah, mana jumlah yang sempurna lah, yang memberikan maksud. So bila kita baca kita faham. Baik. Okey, jadi fi'il tu kita dah terangkan maksud dia hari tu. Okey, tal'abani bang. Tal'abani. Ustaz cari back ustaz Muhammad wa Ali tal'abani. Ni ada kat depan. Muhammad wa Ali. Okey. Tal'abani bin Nahri. Bila kita cakap pasal Muhammad dan Ali, dia mesti dia Al-Abani. Sebab abang cakap dengan dia pasal ghaib. Kalau abang kata Tal'abani, dia menjadi dia dua. Sama ada gunakan Fatimah dengan Zainab, boleh pakailah. Kalau abang pakai Yal-Abani, abang boleh Muhammadun wa Aliyun Yal-Abani. Tapi kalau kata Tal'abani, yang boleh dia salah satu tiga je. Sama ada dia, huma untuk perempuan, ataupun antuma lelaki dan perempuan, tak ada masalah. Dia kena faham. Okey. Wa Aisyatu. Wa Aisyatu. 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 Okey. Abang kita bagi Fatimatu wa Aisyatu. Fatimatu wa Aisyatu tal'abani fin nahri. Fatimah dan juga Aisyah bermain di dalam sungai. Boleh lah. Boleh sungai. Okey, boleh. Okey, bermain dalam sungai. Fatimah dan juga Aisyah bermain fin nahri, dalam sungai. Okey. Dan kalau ikutkan kita nak kata fil mal'abi pun boleh, di padang permainan boleh. Cuma kita tengok okay, jadi pasal apa tahu? Mula-mula kita bagi yal aba ni tak boleh sebab kerana dia tadi mesti untuk lelaki saja, lelaki yang ghaib. Fatimatu, tak kita lihat
Fatimatu wa Aisyatu wa Aisyatu wa Aisyatu Aisyah Aisyatu. Okey, Fatimatu wa Aisyatu. Okey. Tal'abani, betul. Tal'abani. Tal'abani bermain, mereka berdua bermain fin nahri, di dalam sungai. Fin nahri, di dalam sungai. Fin nahri. Fin nahri. Okey tu. Contoh yang abang kita bagi. Kalau tadi bila kita sebut yal abani, apa boleh? Muhammadun wa Aliyun. Muhammadun wa Aliyun. Muhammadun dia masalah dia bila kata nama perempuan tadi betul bila abang letakkan dia baris satu je betul. Kalau yang lelaki punya nama Aliyun, Muhammadun, Zaidun, itu majoriti lah. Kecuali nama tu bukan Arab, contoh macam Ibrahim jadi Ibrahimu, Ismailu, kan? Muhammadun wa Aliyun. Muhammadun wa Aliyun. Aliyun yal'abani. Apa betul yal'abani? Dia tak boleh bunyi yang tadi. Yal'abani. Yal'abani. Yal'abani fin nahri. Fil mal'abi. Saya tukar fil mal'abi. Mal'ab padang permainan. Padang permainan. Itu kalau ghurfati, bilik boleh. Kan? Fil madrasati, di sekolah boleh. Itu tak ada masalah. Tapi beza dia apa? Tengok. Yal'abani dengan tal'abani. Ingat yal'abani dia mesti untuk lelaki yang ghaib. Yang tak ada depan kita. Mana mereka berdua. Bila kita sebut nama Ali, Ahmad, mana mereka berdua lah. Tapi kalau kita bercakap dengan orang lain, macam kita kata antuma, boleh lah. Antuma tal'abani fil madrasati. Antuma, kan, kamu berdua. Macam kita kata antuma, kamu berdua. Antuma, ya wahai ya talibani, ya talibani, ya talibani, wahai dua orang pelajar. Ya talibani, ya talibani, tal'abani. Apa betul? Tal'abani. Tal'abani. Yup. Boleh. Betul. Dalam cerita Firauni kan dia cakap Assalamualaikum sebab dia bagi nampak dua orang perempuan kan. Ulang balik. Assalamualaikum. Bukan perempuan. Ramai perempuan. Dia dalam tu dalam rumah tu ada dua perempuan jadi dia bagi Assalamualaikum. Okey, terus? Yang bagi salam tu seorang kan. Terus? Jadi, patutnya dia orang menjawab wa'alaikum. Dia menjawab. Tadi kita tengok pada siapa yang beri salam. Okey. Macam ni. Memang kalau ikutkan kepada adab betul dalam beri salam, contoh kalau pada seorang, kita akan kata assalamualaikum. Assalamualaikum perempuan. Kalau perempuan assalamualaikum. Kalau ramai assalamualaikunna. Actually macam tu kalau kita tengok perbualan Nabi dengan para sahabat, macam kita assalamualaikum ayuhan nabi. Ayuhan nabi. Kita kata assalamualaikum ayuhan nabi. Sebab tu bila ada orang kata macam beradab lagi baik ikut sunnah tu, dia sesat. Sebab kum dengan Nabi itu lebih layak berbanding ka. Kum dengan Nabi, bercakap dengan Nabi, gunakan kalimah. Kita dalam bahasa Arab ni sebenarnya banyak orang tak tahu sebenarnya kita bila cakap orang tua kita gunakan domir
ramai. Kaifa halukum, hal akaltum. Kita takkan cakap dengan orang tua dari kita gunakan kaifa haluka. Kena tua lah ustaz. Macam Ustaz Fadil tua, saya muda pakai ni. Ya, okay, baik. So, jadi kalau dia kata, anda kata dia yang apa, yang pasal tua tu lah, normally tua lah. Jadi yang dalam hadis ni kan, Yep. dia bagi salam kepada orang perempuan, Assalamualaikum. Betul. Okey, sepatutnya perempuan dalam Boleh jawab Assalamualaikum. Pada yang menjawab, yang bagi salam tadi, dia punya, kalau orang tu seorang-seorang lah. okey, kalau yang bagi salam seseorang, sepatutnya dia jawab waalaikumsalam lah. Kalau perempuan seorang, Waalaikumsalam lah. Sebab dia jawab balik waalaikumnas. Itu dia orang pandai lah sebenarnya. Kalau ikutkan sebenar, contoh macam ni. Kalau kita lihat kisah Nabi SAW ceritakan macam mana Adam AS ketika mana dia dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kan, contoh kita orang sunnah, sunnah.com. Tengok sini. Sorry Ustaz. Ingatkan Ustaz tak ada tadi. Ala suratihi. Okay. Tuluhunya. Nanti tengok ni. Ni anda bagi contoh macam mana penggunaan dia dekat sini. Tuluhu. Okey. Tuluhu situna. Mana dia? Tuluhu situna dira'a. Okey. Dia tengok. Dalam hadis ni, dia ada perbualan berkenaan dengan macam mana ketika Adam jadi, maka apa benda perbualan mereka. Okey, tak Sahih Muslim. Dia tengok ayat ni, hadis ni. Boleh nampak Okey, tengok. Dia kata sini, dia kata apa? Khalaqallahu azza wa jalla Adama ala suratihi. Start sini. Start tengah tu Khalaqallahu azza wa jalla Adama ala suratihi. Tuluhu sittuna dhira'a. Telah menciptakan Allah Taala, Allah azza wa jalla Adam ala surati, di atas rupanya. Itu rupanya yang siap. So, Adam ni dia tidak melalui proses macam kita. Berapa janin, baby, kanak-kanak, remaja, tak. Dia jadi siap-siap dah elok besar. Tuluhu, tingginya, itu tinggi Adam ketika dijadikan, situ nadhira'an 60 hasta. Falamma khalaqahu, lalu apabila dia telah ciptakan dia itu Adam, dia ciptakan dia Allah Ta'ala ciptakan Adam. Qala, dia kata, idhhab, pergilah, fasallim ala ulaikan nafar. Maka berucaplah salam kepada kumpulan berkenaan, itu malaikat. Wahum nafarun minal malaikati julusun. Dan mereka adalah sekumpulan daripada malaikat yang sedang duduk. Fastami' ma yuhayyunaka. Maka dengarlah, mana Allah Ta'ala arah pada Adam. Dengarlah engkau ma yuhayyunaka, apa mereka ucapkan kepada engkau. Fa innaha tahiyyatuka wa tahiyyatu dzurriyyatika. Maka sungguhnya ia adalah ucapan sapaan, ucapan greeting engkau, dan juga ucapan sapaan zuriat engkau. Qala, Nabi kata, fadhahaba, lalu Adam pun pergi. Faqala, lalu Adam berkata, assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Faqalu, lalu mereka berkata, assalamu alaika wa rahmatullah. Jadi Adam bagi salam pada malaikat, kum. Mereka ramai. Malaikat jawab pada Adam balik, kak. Sebenarnya kalau ikutkan kepada sudut betul, memang kita jumpa orang, dua orang lah. Assalamualaikum kalau dua orang. Ramai assalamualaikum. Tapi pasal penggunaan, dipanggil apa? Plural of respect. Kata ganda bagi ramai, tapi bukan ramai kerana jumlah, tapi penghormatan
maka dikekalkan penggunaan Assalamualaikum pada semua orang. Walaupun sebenarnya bukan kita bagi panggilan kat dia malaikat, tak bukan. Dia lah yang kita nampak lah. Dia tak bagi salam pada yang tak nampak. Tapi kalau Pak Arab ni kadang-kadang dia cakap kita Assalamualaikum. Dia kadang-kadang memang dia jumpa kita seorang, dia kata Assalamualaikum lah. Betul tu. Betul yang betul dia. Tapi dalam penggunaan biasa ni kita dah terbiasa kom bila kita cakap. Even Nabi pernah cakap pada Aisyah radhiyallahu anha, kaifatikum, macam mana keadaan kau? Kum, Nabi kata kum pada Aisyah. Bapak Aisyah seorang je. Waktu Nabi ziarah dia ketika sakit. Dan kisah hadisul ifki. So Nabi kata kaifatikum. Kaifatikum. Kum, Nabi gunakan kum, tak gunakan ki. Tu kadang-kadang dia words tu digunakan untuk penghormatan lah. Tapi realiti dia kalau kita guna pada orang yang sebaya dengan kita atau muda dari kita, ka tu betul lah. Kat sini para malaikat jawab Assalamualaikum warahmatullahi. Qala, Nabi kata fazaduhu warahmatullah. Lalu mereka tambahkan kepadanya warahmatullah. Qala, berkata perawi lagi, Nabi kata lagi fakullu man yadkhulul jannata ala surati adama. Maka setiap siapa yang masuk syurga adalah di atas rupa Adam. Wa tuluhu, dan tingginya. Tinggi orang yang masuk syurga nanti adalah situ nadhira. Kat dunia kita pendek lah. Kat akhirat nanti ada siapa pendek. Tak payah sibuk nak tarik-tarik, nak panjangkan badan, tak payah. Kat sana nanti dapat semua ikut dengan saiz Adam. Falam yazal al-khalqu yang kusu ba'dahu hatta al-an. Maka berterusan ciptaan mengecil atau berkurang sesudah Adam sehingga sekarang. Lepas tu 60 hasta jadi 6 kaki. 60 hasta Adam. Lepas tu anak dia kecil sampailah zaman kita tinggal 6 kaki saja. Tapi ya, kat Malaysia kan dia apa? Sekarang ada apa? Kempen anak bantut. Kan zaman saya dulu mana ada kes bantut-bantut ni. Anggap-anggap genetik je. Zaman sekarang ni ada kan. Janganlah ni 1000 hari kelahiran tu menjaga makan supaya apa? Anak tak bantut. Dia ada yang lahir kecacatan itu. Tapi yang macam kes nutrisi pun dia juga kot. Zaman sekarang tengok budak-budak besar-besar kot. Maka nama kita jajan tak juga. Tak juga. Tapi ni jadi ka dengan kum penggunaan dia memang ikutkan kepada kita jumpa dua orang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bila orang bagi salam bagi kita, kata ada orang bagi salam kan, kita kata wa alaika wa alaihis salam. Alaika wa alaihis salam. Kalau perempuan, alaika wa alaihas salam. Dia kata yang bagi tahu tu perempuan. Dia kata ustaz ada orang tu bagi salam. Wa alaiki wa alaihis salam. So kita penggunaan dia memang kena ikut follow macam tu. Tapi normally kita dah ada jalan langgar je. Memang Nabi SAW bila ada orang datang kata orang yukirukas salam, orang ni ucap salam pada engkau, Nabi kata alaika wa alaihi salam. Ke atas engkau dan ke atas dia salam. Walaupun orang yang nyampaikan salam tu dia tak bagi salam kan. Dia bagi tahu ya Rasulullah orang tu bagi salam. Alaika wa alaihi salam. Kalah kalau yang bagi tahu tu perempuan ki. Tapi kalau anda kata yang bagi yang kirim salam tu perempuan, kalau anda kata yang bagi salam tu lelaki, hi. Alaika wa alaihi salam. Wa alaihi salam. Kalau yang bagi salam tu perempuan, alaika wa alaihas salam. Zaman sekolah. Sekarang dah tua-tua, dah beranak pinak, tak ada dah. Tak ada siapa nak cari salam. Okey, so jadi kat sini, antuma ya talibani. Kamu berdua, wahai dua pelajar, tal'abani fil madrasati, bermain di sekolah. Korang berdua bermain di sekolah. Ni contoh macam kita nak gunakan tal'abani tadi. Kita boleh gunakan untuk kalau orang depan kita, lelaki boleh, perempuan boleh. Kalau kita antuma ya talibatani, boleh juga. Tal'abani. Pasal kita sebut katakan bahawa bila kita ambil yaf'alani, taf'alani, yaf'alani tu untuk orang yang tak ada depan kita, lelaki. Tapi orang yang yang kalau perempuan, dia akan gunakan taf'alani. Tapi yang taf'alani yang lepas tu untuk orang kita berucap, lelaki perempuan sama je.
Lelaki perempuan sama je. Untuk orang kita ucap. Faham Orang kita berucap dengan dia, dia akan jadi taf'ala ni juga. Tu kat sini macam yang kat atas ni kan. Macam ni kata kita kan Fatimah dan Aisyah. Huma. Tapi tal'abani. Jadi kita Muhammadun wa Aliyun yal'abani. Lepas tu antuma tal'abani balik. Dia gunakan macam tu. Jadi itu kena differentiate. Bila abang sebut tadi mula-mula tadi Ali Muhammad, dia kena yal'abani. Dia tak boleh dengan tal'abani, okey? Jelas baik. Kedua, tu'addina. Bang. Ya anti ya ukhti. Tu'addina al-manzil. Tu'addina Al-manzil. Tu'addina at-tamrina. Okey, jap. Balik. Anti Ya ukhti. ya ukhti. Okey, anti ya ukhti kita saya tulis dulu. Anti ya ukhti. Jap. Wai. Okey. Anti ya ukhti. Anti ya ukhti. Ukhti tahu kan? Perempuan. Ukhti. Sorry, dia punya tu hilang sikit. Ukhti. Baris atas Ya, ukhti. Engkau wahai saudara perempuanku. Tu'addina. Anti ya ukhti. Tu'addina. Menunaikan. Adda yu'addi tu'addi. Menunaikan Dia sebut dari tu. Tu'addina. Bab tulisan tu jangan pelik. Pasal kita tak masuk pada masalah kitabah. Memang Hamzah ni, di antara benda paling banyak orang Arab pun gagal. Tulis Hamzah atas apa? Kenapa tulis atas waw? Kenapa tulis atas sekian? Dia ada kekuatan baris. Baris tu kuat sangat. Jadi, walaupun Hamzah tu pada atas, tetap di atas, dia akan duduk di atas waw. Macam bi'run kan? Bi'run. Dia mati. Tapi awak kena letak Hamzah tu dekat Umayyah. Itu benda yang insyaAllah nanti kemudian kita belajar. Okay, tu'addina. Anti ya ukhti tu'addina. Sambung. At-tamrina tukau. Tamrina. Engkau wahai saudara perempuanku menunaikan atau menyelesaikan tamrinatuki. Tamrin. Apa tamrin? Latihan. Ingat tamrin apa ni? Tamrin kiadi. Geng pas. Tamrinat. Okay. Tamrinatuki Tamrinatuki. Tamrina tiki. Ketuki. Jadi maf'ul lebih. Ki tu dia perempuan lah. Okey Jadi anti ya ukhti tu'addina tamrinatiki. Engkau wahai saudara perempuanku menunaikan atau melaksanakan latihan-latihan engkau. Okey. Jadi kalimah tu boleh macam tu'addina zakah boleh. Engkau wahai saudara perempuanku tu'addina zakatuki. Zakat kan? Zakataki. Boleh lah zakat kan? Zakataki. Engkau wahai saudara perempuanku menunaikan akan zakatmu. Boleh tak? Tu boleh. So jadi kalimah macam ni atau solat tu'addina solataki. Solat engkau. Semua dia boleh jadi ni semua. Asalkan dia punya maksud tadi betul solataki. Solataki. Anti
Ya ukhti tu'addina solataki atamrinataki. Itu semua boleh. Okey, baik. Seterusnya. Tazra'una. Ha. Islam. Ha. Betul, menanam. Antum okey, antum kalian semua. Okey, tazra'una. Antum tazra'una menanam Tazra'una. Bolehlah berkebun. Tapi zara'a ni lebih maksud menanam. Lebih maksud menanam. Tazra'una. Tazra'una. Tazra'una al-ashjar Tazra'una al-ashjara. Ashjar pokok-pokok. Kalau satu pokok syajaratun. Ashjar pokok-pokok. Jadi ashjara fil hadiqati. Fil hadiqati. Hadiqah mana? Taman. Kalau hari tu kita ada haklun, ladang. Haklun, ladang. Bustan, kebun. Fil hadiqati. Macam tu. Antum tazra'una al-ashjara fil hadiqati. Kalian semua menanam pokok di dalam taman. Kalian semua menanam pokok-pokok. Dia syajaratun satu. Syajaratani dua. Ashjar pokok-pokok. Ashjar pokok-pokok Okay. Tazra'una. Okey, baik. Seterusnya. Tahsudani. Bang. Tahsudani. Antuma ya fallahani. Okey. Tahsudani ar-ruza fi thalathati ayyam. Okey. Komplit dia punya tu ayat. 3 hari tak bagi orang. Baik. Antuma kamu berdua. Tengok abang punya ayat Antuma kamu berdua. Ayyuhal fallahani. Ayyuha fallahani. Ayyuhal fallahani. Fallah apa? Fallah pekebun atau peladang. Okey, fallahani. Hani tu yang masuk dua dia. Kalau kita fallah saja satu peladang. Lepas tu time azan jangan silap sebut. Hayya 'alal falah berjaya. Kejayaan. Fallah pekebun peladang. Kamu wahai dua peladang. Okey. Tahsudani. Tahsudani kamu berdua. Tahsudani kamu berdua menuai. Hasada yahsudu. Tahsudani. Tahsudani kamu berdua menuai. Tahsudani aruzza. Aruzza apa? Padi atau beras. Actually sebenarnya itu masalah dia orang Melayu je, kita ada beza. Kalau kita ikut Arab ni ruz tu beras ni ya, padi pun ya, masih pun ya. Akal tu ruz. Al-aruzza. Ruz.
Tu Rus baladi lah benda. Rus Ameriki. Kalau kadang kita tanah Arab, kadang apa beras Amerika. Tu sampai sekarang tak faham macam ni Amerika ada beras. Dia dikuasai apa? Tanah Arab tu digunakan apa? Dia rendahkan harga makanan asasi masyarakat. Sampai last sekali bila kita hampir dulu apa pernah sekali orang tawarkan nak berikan korang subsidi beras. Kalau kita ambil benda tu, petani kita berhenti tanam beras, habis kita. Kita akan bergantung 100% dengan diorang. Macam berlaku tanah Arab lah kan, waktu tu diorang masuk apa, gandum ke negara Arab. Lepas perang Arab Israel sebagainya kan, diorang datang bawa gandum lagi murah daripada harga pasaran. Sampai penanam gandum, peladang gandum berhenti tanam. Sebab tak boleh nak buat duit. Ni Amerika Syarikat dia buat macam tu, sampaikan apa? Ni cara nak kuasai negara lah, bab makanan. Lepas tu kan kita buat kereta kita boleh makan kereta. Lapar-lapar tak boleh makan. Gigit kereta tak kenyang. Tapi makanan tu penting sebenarnya. Siapa pegang makanan, dia akan dikuasai. Tahsudanil aruzah, abang kita bagi. Fi salasati ayyam. Dalam masa 3 hari. Ya, kan lambat ni kan, kembang. Kan baru ni kan orang dekat belah Kedah ke Perlis, dia kata apa, dia punya ni dia punya apa padi tu tak sempat nak tuai kan sebab banjir. Sebab banjir. Fi salasati ayyamin, ayyam hari-hari, plural bagi yaumun. Ayam lain, salasati ayyamin. Fi salasati ayyamin. Dalam masa 3 hari. Kamu berdua, wahai dua peladang, akan kamu berdua kamu akan menuai al-aruzza, padi, menuai padi dalam masa 3 hari. Kalau lambat nanti habis, basah kan, rosak. Itu mungkin dia kata bagi masa-masa lah. Kalau tak tahsudan li aruzza pun dah cukup dah sebenarnya. Tapi kita kata bagi 3 hari pasal banjir baru ni. Okey, baik. Jadi kalimah aruzza dalam bahasa dia macam rice lah. Dalam bahasa Inggeris pun rice tu dia akan gunakan untuk tapi tak padi pasal negara orang tak ada, so dia pakai paddy. So yang tak masak pun rice. Yang dah masak pun rice juga. Tu rice cooker kan. Dia kalau negara kita Melayu lain. Yang kita tanam tu padi. Yang kita tuai tu, yang kita beli tu beras. Yang kita masak tu nasi. Kanji bubur. Lebih masak jadi bubur. Kanji betul. Belah Perak. Kita orang saya sebenarnya belah KL kanji ni kita orang baca, kita orang teringat gam tu. Lepas tu bila pergi Perak, saya ingat tu benda ni kes jadi. Weh, buka puasa apa? Kanji. Saya macam kawan-kawan sekolah kan. Jadi surau buat kanji. Kalau dekat bubur kita nak juga pergi. Bubur lambu. Jambu ubi kayu. Kita sedap lah juga benda tu. Ni bantai dia sebut kanji, kita macam lemak. Makan gam lah pula. Tak pergilah. Sekali pergi rupanya best. Rupanya faham. Kanji. Di Perak panggil kanji. Itu bubur tu kanji. Dia panggil kanji kan? Itu yang masalah kita belah sini macam tu. Belah Selangor macam tu. Pergi sana lain. Pergi sana kanji tu bubur. Bubur lambuk tu kanji. Jadi kawan-kawan balik pergi ni kan, sambil pergi ke pekan, duk lintas bazar Ramadan, balik jadi kawan kat sini tanya, masjid buka apa? Kanji. Kita duduk asrama macam kanji. Hari nasi minyak kita pergi lah, hari kanji tak pergi lah kita, padahal rupanya kanji tu bubur. Penggunaan bahasa je. Tempat lain guna bahasa lain tu je. Okey, baik. Dalam tu dia tak detail pula satu. Mana? Dalam perkataan terus tu, dia tak detail. Sedangkan kalau macam pedang apa benda, dia lain kan, dia detail kan. Pasal benda tak ada kat negara diorang. Beras tak ditanam negara Arab. Datang daripada luar. Lepas tu masakan nasi Arab tu sendiri sebenarnya, dia adalah bentuk yang telah diringankan daripada biryani India. Dia pakai rempah lebih kurang, tapi rempah dia diringankan. Lepas tu nasi Arab lebih ringan dia punya rempah banding dengan
Berani India kalau memang berani kan. Dia tak boleh sebenarnya. Sebab berani dia orang punya, kita ingatkan satu jenis. Apa 30 jenis. India. Yang ni cerita pasal memang dengar daripada kawan-kawan yang pergi sana. Bahkan kalau pergi Dubai, balik-balik tu, saya ingat pernah pergi sekali. Balik-balik tambah 10 kilo. Lepas tu dia sembang dengan orang India yang Muslim lah. Dia kadang biasa datang waktu youth camp Al-Khadim daripada India. Brother Saif. Dia pakai motivasi sebagainya. Cerita kelakar dia kan. Bila saya kata dengan dia, naik 10 kilo. Dia kata itu kilo Dubai. It's normal. You go there, you eat. Dia kata memang kilo tu tambah. Bukan saya seorang. Yang kawan dia datang sekali pun sama juga. 10-9 kilo tambah. Kita sebelum datang tu dah timbang dah. Lepas tu balik tu. Orang ni pergi makan, nak balik dia panggil Dubai kilo. Tapi memang dia cerita berkenaan dengan biryani, ada berpuluh jenis. Yang kita tengok biryani satu jenis kan, ada berpuluh jenis. Ada yang pedas, ada sikit, ada Hyderabad lah benda. Tapi sebenarnya nasi Arab yang orang Arab makan ni, dia sebenarnya adalah nasi yang telah diringankan rempah dia. Pasal orang Arab asalnya tak makan nasi. Yang makan roti. Sebab negara dia mana ada beras. So beras datang daripada India ke negara orang. Itu bukan makanan orang asalnya. Bila sampai kat negara orang, lepas tu baru ada olah. Dia tak makan nasi setiap hari. Dia makan nasi occasion je. Hari kahwin, hari sekian, Jumaat kadang. Kita je bantai nasi setiap hari. Dia orang pun tak pelik. Kena pula kita pakai nasi tak ada perisa. Nasi putih kan. Okay. Nasi putih tu dia kata nasi tu makanan jin. Memang kita orang boleh makan, dia datang bilik kita kan. Kita ada lauk kan, kita makan nasi dengan lauk. Dia kata, kau makan nasi putih ni jin punya makanan tu tak? Dia kata. Tak, dia kesesuaian. Sebenarnya masalah sihat, kita sebenarnya penyesuaian cara makan. Kalau kita makan dari kecil macam tu, itulah badan kita biasa. Tak ada lah, orang mengarut je. Dia ikut tempat dan kawasan. Kan, memang sebenarnya Allah Ta'ala jadikan setiap tempat dia ada makanan tersendiri. Sesuai dengan cuaca dia, tempat dia. Kita dengar oat tu pasal orang Amerika tanam oat lebih. Lalu mereka pun datang ke tempat kita nak jual oat tadi, dia bagilah tahu oat bagus. Dia katalah nasi beras tu buruk. Tahu cerita sebenarnya tak ada kaitan pun. Tak ada sebab pun. Bukan salah beras. Bukan salah nasi. Tapi realiti dia pasal bagi smear campaign. Bila kita nak jual barang kita, orang punya macam nak make konflik. Dia tanam banyak. Dia tanam commercialize. Pasal sebenarnya tanaman biasa cukup untuk tempatan, boleh ekspor sikit. Tapi dia tanam banyak sangat. Jadi last sekali dia tak tahu nak buat apa. Nanti dia terpaksa tukar dia punya apa? Dia punya marketing. Macam contoh macam orang tanya berlian. Berlian sebenarnya tak ada harga lepas daripada beli. Kita dah beli kan. Lepas tu nak jual balik tak ada siapa nak beli pun sebenarnya. Berlian, diamond. Tapi diorang buat apa teman wanita yang paling setia lah benda diamond are forever. Dia gunakan marketing tu sampai last sekali orang duk sibuk. Sedang diamond tu kalau jual balik tak macam emas. Emas ada nilai. Diamond tak ada sebenarnya. Tapi orang dah terpengaruh, belilah belian. Dengan belian tu lepas beli tak ada nilai. Mana ada orang nak beli dari awak? Tak saya try jumpa saya belian, pergi try jual. Tak ada siapa nak beli. Ini cerita kisah benar, marketing. Barang tu kita dah ada banyak, tak tahu nak buat apa. Marketkan cara macam mana. Seorang yang terpengaruh belilah. Apa diamond, apa woman's best friend lah, apa benda lah. Diamond are forever, ayat tu. Padahal tak boleh jual balik. Beza dengan emas, kita jual balik. Dia nilai betul. Diamond mana ada sebenarnya. Mana orang menjaga barang diamond. Tapi sering dibuat macam tu supaya marketing berjalan. Termasuk macam tadi lah, oat lah. Betul, quinoa. Sama tak? Makanlah beras, sudahlah, sibuk. Tempat diorang roti. Memanglah tepung tu elok untuk diorang. Elok, tapi bukan jadi marketing kena makan selalu. Ikut cuaca kita dan sebagainya, tak sama. Dia dalam Quran Karim, dalam ayat tahu. Dia tak boleh pasal benda tu kena pembiasaan.
Sekejap. Okey, dalam surah Fussilat ayat ke-10 tengok depan. Saya tunjukkan. Ya datang budak mana ni? Rasa macam tak datang. Tadi dia ada telefon. Nak telefon tapi tak sempat. Okay. Fussilat ayat ke-8. Ayat ke-10. Okay. Tengok depan. Fussilat. Fussilat. Okey. Dia buka ya. Okey. Dalam ayat Fussilat ayat ke-8 dia kata apa? Ayat ke-10. Okey. Dia start dengan qul a'innakum. Ayat ke-9 Qul a'innakum latakfuruna billadhi khalaqal arda fi yawmaini. Katakan hai Muhammad, adakah kalian akan kufur dengan Tuhan yang telah menjadikan bumi pada 2 hari? Wa taj'aluna lahu andada, dan kamu jadikan untuknya sekutu-sekutu. Dzalika rabbul alamin, itu penguasa, pentadbir sekalian alam, Tuhan sekalian alam. Wa ja'ala fiha rawasiya min fawqiha, dan dijadikan pada bumi berkenaan pasak-pasak daripada atasnya. Ni apa, kerak bumi kan, digerak, tak nak bergerak, Allah jadikan gunung ganang. Okey, okey, tengok depan. Ayat yang ke 10. Kita depan. Okey, dia kata qul a'innakum, katakan hai Muhammad, a'innakum, adakah kalian, qul a'innakum latakfuruna, benar-benar akan kufur, billadhi khalaqal arda fi yawmain, dengan yang telah menjadikan, kufur terhadap yang menjadikan, telah menjadikan, menciptakan bumi dalam masa 2 hari. Wa taj'alu lahu andada, dan kamu jadikan untuknya sekutu-sekutu. Wa dzalika rabbul alamin, itulah Tuhan sekalian alam. Actually sebenarnya dalam ayat ni ada jawapan kepada golongan ahli kalam yang kata Allah Ta'ala tak dilingkupi oleh masa dan tempat. Pasal Allah Ta'ala jadikan, pasal sebelum daripada bumi dan langit jadi, Allah Ta'ala sebutkan ada hari. Allah Ta'ala disebut adanya hari. Yang awak pergi sibuk, tak adalah di masa tempat. Awak pandai-pandai cakap itu, kenapa? Dia kata 2 hari. Bumi itu dibuat dalam masa 2 hari. Bukan hari terbit terbenam matahari kat bumi ni. Allah Ta'ala sebut ada 2 hari. Dan adalah hari. Ada lingkungi masa pula. Kan pelik Allah Ta'ala ni cakap kat sini. Dzalika rabbul alamin, itulah Tuhan sekalian alam. Wa ja'ala fiha rawasiya min fawqiha, dan dia jadikan padanya, pada bumi berkenaan, pasak-pasak. Rawasi, sauh-sauh. Min fawqiha, daripada atasnya. Sebab kerak bumi itu akan berjalan, maka gunung tu dibebankan ke atas kerak-kerak tersebut. Bukannya sauh bawah, sauh atas. Sauh tu daripada atas, bukan daripada bawah. Wa baraka fiha, dan dia berkati padanya. Yang tajuk dia dekat sini, yang ini masalah makanan tadi. Wa qaddara fiha aqwataha fi 4 ayyam, dan dia tentukan padanya aqwataha, makanan-makanan asasinya. Mana kat sini negara ni apa makanan dia, ni negara-negara ni apa makanan dia, ni negara-negara ni apa makanan dia. Qut, qaf wa uta, qut, kalau kita kata makanan ruji, plural dia aqwat. Contoh macam untuk apa, untuk bahkan untuk binatang, contohnya untuk manusia akan berbeza. Tentukan pada bumi berkenaan. Macam untuk binatang, macam harimau, jangan bagilah dia makan pisang, tak boleh. Dia makan ada daging. Zirapah kita bagi pula daging, tak boleh lah. Macam juga masalah kita, kawasan tempat kita tinggal, apa cuaca kita, apa tempat kita, dia takkan sama sebenarnya. Tuan kata Allah tentukan padanya makanan-makanan asasinya fi 4 ayyam, dalam masa 4 hari.
sawa'an lisailin, mencukupi untuk orang-orang yang meminta. Jadi kat sini ayat ni sebenarnya dah bagi tahu tentang setiap tempat ada makanan asasi dia. Kalau semua nak kena makan oat, habis tu beras apa nak makan? Itu konsep dia. Konsep dia adalah makanan tadi, dia adalah ikut pada setempat. So kadang pemburukan yang kita sering dengar dalam masyarakat kita kan, tak elok lah benda kan. Sebahagian besar dia adalah daripada smear campaign. Pasal diorang dah tanam banyak sangat benda tersebut, nak jual macam mana. So dia burukkanlah makanan kita dan dia bawa masuk makanan dia. Itu konsep dia, simple je. So last sekali kita pun pergilah tukar makanan. So je sini, tu orang tak makan oat. Makanlah, tak ada masalah. Makan tu boleh, tapi untuk kita anggap makanan yang kita ada tu tak elok, salah lah. Pasal fikir macam Abu Talha kata kan, macam dia makan roti, takkan tak ada masalah gluten lah apa benda. Tak ada masalah sebenarnya. Kita yang sekarang duk sibuk inilah itulah sebagainya. Bila diorang benda tu tabi'i. Bahkan Ibrahim AS doa untuk orang-orang di tanah Arab, terutama Mekah kan, untuk air dan daging. Mereka diberkati pada air dan pada daging. So dia makan daging macam mana pun dia tak ada macam kita. Punya perut dia orang orang Eropah apa pelik. Macam mana orang Arab ni makan daging setiap hari elok je. Kalau orang makan ni kejang dah. Dia kat Malaysia ni Ustaz, dia banyak pantalan daging semua kan. Tapi dia tak ada pantalan bila orang belanja lah. Memang dah. Orang belanja kita ni tak. Okey. Okay. Tapi lafaz ayat tadi macam tu maksud dia. Okey. Okey, jadi tahsuda ni tuai tahsuda ni tuai. Okey. Tuhaddisani. Boleh buat tak? Okey. Dengar, cuba je, tak apa. Fil hadiqati. Boleh lah. Okey. Tuhaddisani berbicara, berkata-kata. Kamu berdua, kan abang kita bagi. Antuma ni boleh dua tau. Laki boleh, perempuan boleh. Boleh juga. Laki perempuan, satu laki satu perempuan boleh. Macam mana? Couple boleh? Antuma kamu berdua. Laki-laki pun antuma juga. Perempuan dengan perempuan pun antuma juga. Dia tak ada masalah pasal bunyi dia serupa. Kan huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma juga. Jadi laki boleh, perempuan boleh, laki satu, perempuan lelaki satu, tak apa. Antuma tuhaddisani. Berbicara atau berbual atau berkata-kata. Tuhaddisani. Tuhaddisani. Kenapa pergi hadiqati? Kenapa tak di masjid? Okey, tuhaddisani fil hadiqati, di taman. Ni kita tak basah kan? Betul lah. Kalau ada bercakap kat taman tu salah ni. Waktu bila? Ke siang-siang pergi kot. Tuhaddisani fil hadiqati. Tak apa, kita buat je. Hadiqati. Jim lah. Okey, fil hadiqati. Okay, hadiqati tu. Okay, antuma tuhaddisani fil hadiqati. Kamu berdua berbicara di dalam taman. Di dalam taman. Okey. Dia boleh tahu hadisah ni boleh jadi hiya huma perempuan. Kita tuhaddisah ni antuma apa tuhaddisah ni dia kan kita belajar yuhaddisani, tuhaddisani, yuhaddisuna, tuhaddisina. So jadi dia boleh tadi yuhaddisani kalau huma lelaki, kalau huma perempuan tuhaddisani juga. Dia pasal kita pakai tiga kan. Huma perempuan, antuman lelaki, antuman perempuan. Semua pakai tuhaddisani. Okay, ini boleh lah kita pakai baik. Seterusnya tasiruna. Ya, betul.
Apa nak pakai? Ha? Sedang. Tu sedang berjalan tu. Tasiruna, kamu sedang berjalan. Ha? Di sini, bila kata kerja mudhari' ni, yang bukan sara. Sara past tense, telah berjalan. Yasiru sedang atau akan berjalan. So boleh gunakan bila kata tasiruna, kamu semua sedang berjalan. Nak pakai apa? Ha? Buat je, tak apa. Kamera tak nampak awak. Apa? Tak boleh, kita kena kena ada ucapan pada orang tu. Pasal kita bila kita cakap dengan orang tu, engkau, apa tu kita gunakan? Bukan tuma tu. Ramai tu. Antum, betul. Okey. Letaklah apa? Kamu berjalan apa? Ke sekolah ke? Ke masjid ke? Ke apa? Sekejap, jangan diam. Ke apa? Ya, aku cakap dia kacau. Ke? Baru betul lah sebut tadi. Ke? Ila, betul. Apa tu masjid lah. Okey. Antum. Antum. Okay. Antum. 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 Tak telefon balik ni, sorry. Antum. Okey. Antum tasiruna, kamu semua sedang berjalan. Tasiruna, kamu semua sedang berjalan. Runa, antum tasiruna ilal masjidi, ke masjid. Ilal masjidi, ke masjid. Ilal masjidi. Masjidi. Tu, macam tu. Antum tasiruna ilal masjid. Kamu semua sedang berjalan ke masjid. Kamu semua sedang berjalan ke masjid. Ke sekolah boleh. Okey. Tasiruna ilallah, kepada Allah. Sedap juga kan? Okey. Macam mana tadi apa? Orang tu apa? Nama? Apa tu lah? Dia kata nak jual apa barang tadi? Dia pakai Facebook dia apa? Ajal dah dekat apa? Menuju akhirat. Dia nak jual barang. Lepas tu dia pakai Facebook nama menuju akhirat. So dia nak jual murah dan sebagainya. Kita orang duk ingatkan dia nak mati dah. Ustaz Zamir sebut kan, ingatkan nak pergi menuju nak mati dah, dia nak jual barang murah-murah. Dia tu kita ingatkan nama dia. Okay, baik. Sikit lagi. Boleh, jadi tasiruna ni berjalan, bergerak. Boleh masuk berjalan, boleh masuk bergerak. Okey. Yasbahuna. Syahid. Betul. Ya, berenang. Tak boleh. Pasal tu ya. Tengok depan dia ya. Masa dia home. Home lelaki. Bila kata home jangan ya. Itu kaji antum. Mereka. Home. Bukan antum. Kalau antum jadi macam Abu Muaz punya tu. Antum. Pasal dia ta. Waunun tu maksudkan jamak. Tapi bila dia ya. Masa dia home. So maksudnya macam kita bercerita orang ketiga lah. Mereka. Gunakan apa? Pelajar ke? Budak-budak ke, anak-anak ke.
berenang. Boleh? At-talibuna boleh. Ataupun at-tullabu lah. Pakai sedap sikit. At-tullabu. At-tullabu. Yasbahuna. Kena sebut na. Okey. Oh, fil bahri. Okey. At-tullabu. Para pelajar itu. At-tullabu. Para pelajar itu. At-tullabu. 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 At-tullabu yasbahuna. Pasal mereka. Sebab tu bila tadi sebut kata antum tak kena. Hum, betul lah. Yasbahuna, mereka berenang. Yasbahuna. Yasbahuna fil bahri. Bahrun apa? Laut. Nahrun, sungai. Yasbahuna fil bahri. Mereka berenang di laut. Sekarang je pergi laut. Katakan nanti lemas. Okay. Fil bahri. Okey. At-tullabu yasbahuna fil bahri. Pelajar-pelajar itu berenang di laut. Ataupun al-auladu boleh juga. Anak-anak itu berenang di laut. Okay, kita boleh pakai banyak. Yang pentingnya dia mesti mereka. Dia bukannya kamu semua. Kalau dia kata antum baru tasbahuna. Tasbahuna baru antum. Kalau yasbahuna untuk hum. Mereka. Okay, dia mereka. Kalau dia kata antum tu, dia kena tasbahuna. Macam ayat Abu Muaz tadi. Okay, baik. Sikit lagi. Okay. Takhdumuna. Betul lah. Ya, betul. Membantu pun boleh. Antum takhdumuna fi baitis salam. Okey. Kalian berkhidmat. Antum takhdumuna, berkhidmat. Takhdumuna fi baitis salam. Baitis salam. Baitis salami. Okey, tu. Antum takhdumuna fi baitis salam. Kalian berkhidmat di baitis salam. Ya, kalian. Pasal antum lah. Pasal tu kalau yakhdumuna, apa kita tak lain? Al-muslimuna yakhdumuna boleh. Itu kalau ayat macam tu. Okey, last sekali. Tunsyi'ani. Boleh bang? Ya, boleh, tak ada. Okey. 1, 2, 3. Habis, okey. Habis. Tunsyi'ani. Maksud dia mengadakan atau mewujudkan atau memulakan. Dia nasya'a. Ansya'a. Ansya'a yunsyi'u. Mengasaskan boleh. Memulakan boleh. Akak lagi tak ada kan? Yang simpan untuk dia. Baik. Wallahu a'lam. Okey. Wallahu a'lam. So kita start sini insya-Allah. Jadi macam tu. Jadi bila buat ayat sebenarnya kita tak perlu nak susah hati. Ambil je apa kita ingat. Okeylah sekali. Sekejap. Antum takhdumuna fi baitis salam.
Takhdumun. Khadama yakhdumu. Nanti adalah kita ambil nanti cara macam dia bunyi tak sama tau. Kadang macam daraba yadribu. Khadama yakhdumu. Nasara yang suruh, dia punya bunyi tu dia ada bunyi dia khas. Nanti kita kena ambil lain. Tapi untuk hafalan dia kena hafal juga Macam yang asmaul af'al khamsah tu tolong hafal. Macam kita kata yang takhdumuna, kalau kita ambil huma yakhdumani. Lepas tu yang depan detak takhdumani. Kemudian hum yakhdumuna. Sini antum takhdumuna. Kalau anti takhdumina. Ada yanun belakang. Itu anti. Dia ada huma, antuma, hum, antum dengan anti. Itu. Baik. Alhamdulillah. Kita berhenti sini. InsyaAllah nanti sambung lagi pada minggu datang. Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala Muhammadin. Wassalamu alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.